Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang kepada mereka seorang rasul, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, tidakkah mereka mengetahui bahawa banyak umat-umat yang telah binasa, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami masing-masing menerima balasan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhbarun, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpun ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Ya hasratan 'alal ibad, ya maknanya wahai, hasratan kesal, wahai kekesalan. Maknanya wahai kekesalan ini bukanlah ajak seru datang, tidak, tapi untuk menyatakan betapa kesalnya hamba-hamba yang memperolok-olokkan Nabi yang diutuskan kepada mereka. Ya hasratan 'alal ibad. Ayat ini menyatakan sambungan kepada kisah umat yang telah diutus beberapa rasul kepada mereka, tetapi semuanya, termasuk yang keempat, seorang pendakwah dari hujung bandar, rajulun min aqsal madinati, juga turut dibunuh bersama rasul-rasul yang lain. Ya hasratan 'alal ibadi ini firman Allah kepada semua manusia, termasuklah orang yang berkenaan dengan kisah mukmin ali Fir'aun. Mukmin bukan mukmin al Fir'aun, mukmin Yasin, mukmin yang tinggal di hujung bandar yang disebut di dalam surah Yasin. Sungguh besar kekecewaan ke atas hamba yang setiap kali Rasul datang pada mereka, mereka mendustakannya. Iman bukan soalnya mahu ataupun tidak mahu beriman, sebab dalil kebesaran Allah sudah cukup di mana-mana pun dan sudah kerap diperkatakan di dalam Al-Quran. Jadi soal mahu beriman dan tak mahu beriman itu sudah tidak timbul lagi, kerana sudah jelas kedatangan Rasul sudah ada, dan dalil-dalil pun sudah cukup, dalil dekat, dalil jauh, dalil yang boleh dilihat dan boleh dibaca, semuanya ada. Persoalannya di sini ialah bilakah hendak beriman. Semua tindakan manusia ada waktunya. Apabila luput waktunya, maka tiada gunanya lagi. Malah kadang-kadang dia menjadi racun. Orang yang ubatnya ada tempoh waktunya. Apabila tamat tempohnya, ubat bukan lagi ubat tetapi racun kepada manusia. Sekarang masalah iman ini masalah masa. Jangan tunggu hingga sampai kepada nyawa sampai ke kerongkong. Jangan tunggu sampai begitu. Sebab pada ketika itu, percaya tak percaya pun sama saja. Sebab pintunya sudah ditutup. Ataupun lebih jelas lagi, sebelum daripada seorang itu mati, beriman di akhirat setelah melihat surga neraka sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi beriman sewaktu hidup di dunia, waktu sehat, waktu muda, waktu akal fikiran cergas, waktu kita boleh bertindak, boleh berbuat apa sahaja, pada ketika ini kita dikehendaki beriman. Tetapi sayangnya setiap kali Rasul datang kepada mereka, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka mengolok-olok dan mengejek-ngejekkan para Rasul yang diutus kepada mereka. Inilah dia kenyataan yang dinyatakan di dalam surah Yasin ini menerusi kisah rajulun min aqsal Madinah, orang daripada hujung bandar. Setiap kali Rasul datang, mereka mendustakan. Bukan hanya mendustakan di sini, tapi memperolok-olokkan.
Kufur lain, istihza lain. Kufur artinya manusia yang diberi kepadanya akal, diberi kepadanya kemampuan berfikir, diberi kepadanya kebebasan memilih, dan diberi kepada mereka fitrah, semula jadi yang sejahtera, tetapi mereka tetap juga menolak apa yang diberi Allah kepada mereka. Mereka tidak mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan mereka berfikir yang cukup dan dengan akal fikiran yang waras, dengan kebebasan memilih, namun mereka memilih kufur. Namanya kafir orang ini. Kafir. Tetapi istihza ini, di samping dia menolak, dia ada fikiran, dia ada akal, dia ada kebebasan, dia ada taklif, dia ada nafsu, namun begitu dia kufur dan dia memperolok-olokkan, sekali lagi mempermain-mainkan, dia dusta kepada syariat, dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa dirinya besar dan dia mempermain-mainkan hukum syariat. Jadi istihza lebih buruk daripada kufur. Kufur satu perkara yang sudah buruk, tapi istihza lebih buruk lagi kerana dua kesalahan padanya. Menentang satu, mempermain-mainkan, memperolok-olokkan satu. Itu perkara yang lain. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Manusia ini bolehkah menolak hukum Allah? Bolehkah ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un? Manusia tidak boleh menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan itu dia tidak akan tinggal begitu sahaja, tidak. Dia tidak akan hilang menjadi debu, tidak. Tetapi akan berbangkit suatu ketika nanti yang manusia tidak mampu menanggungnya. Inilah diterangkan di dalam ayat berikut, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang kami binasakan itu tidak lagi kembali kepada mereka, bahkan kembali kepada kami masing-masing menerima balasannya. Ya. Manusia istihza, manusia mempermain-mainkan, manusia kufur kepada Allah. Manusia ini apa jadinya? Allah berfirman, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Mereka tidak akan perhatikan kepada beberapa umat ataupun kepada ramainya umat yang telah kami binasakan sebelum ini. Mereka juga tidak terkeluar daripada nasib, daripada menerima balasan seperti balasan yang kami timpakan kepada Fir'aun di Mesir. Kami timpakan kepada beberapa umat Ad dan Samud di Yaman, di Hijaz. Padang pasir yang ada pada hari ini itu sebahagian daripadanya adalah kesan daripada dahulunya merupakan suatu tamadun yang dibina oleh umat manusia pada zaman Ad, Samud, dan sebelum daripadanya lagi yang kita tak pernah dengar namanya, Tadmur, namanya Qahtan, namanya macam-macam lagi, umat yang telah membina tamadun masing-masing. Namun mereka semua tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala hapuskan mereka semuanya ini. Alam yarau, mereka tidakkah perhatikan? Maknanya kalau mereka perhatikan, nescaya mereka berfikir, mereka tidak sedia menjadi seperti Firaun, seperti bangsa-bangsa Samud dan yang lain-lain lagi yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau, tidakkah mereka perhatikan kam ahlakna qablahum minal quruni? Berapa ramai, kam ahlakna ni berapa banyak, sungguh banyak. Qurun maknanya bangsa-bangsa yang telah kami binasakan mereka. Kami binasakan bukan hanya satu kerat, dua kerat, satu orang, dua orang, tidak. Kami binasakan mereka qurun. Qurun dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Arab pun, satu qurun maknanya satu abad. Satu abad namanya, 100 tahun, beratus-ratus tahun kami binasakan
Sebahagian daripada ulama menyatakan kurun ini tidak beratus-ratus tahun, tapi masa yang lama. Kam ahlakna, masa yang lama terdahulu, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sebelum ini telah berlalu zaman Fir'aun. Namun begitu kisah mereka masih segar dalam ingatan. Pergilah ke Mesir, orang Mesir kadang-kadangnya dalam bahagian barangkali orang Kristian, mereka sangat-sangat berbangga dengan Fir'aun. Mereka kata Ardul Fara'inah, bumi Fir'aun ini, bumi Fir'aun, bukan bumi Islam. Sesetengahnya menyatakan Mesir Kinanatullah fi ardi. Kinanatullah, bangsa Kinanah, keturunan Nabi kan, dia ada Kinanah tu. Kinanah, bumi Kinanah kata mereka. Mereka berbangga. Tapi apa yang mereka banggakan itu, mereka bangga kesannya sahaja yang boleh dilihat dalam muzium mereka. Kam ahlakna, kami banyak, berdasarkan annahum ilaihim la yarji'un, mereka ini tidak lagi kembali kepada kami. La yarji'un, mereka tidak kembali kepada kami. Mereka merasakan mereka tidak kembali kepada kami, tapi sebenarnya mereka tak boleh lari juga daripada menghadap kami untuk kami hukumkan mereka. Ayat menyatakan kepada kita bahawa hidup ini hanya sekali saja. Jangan tangguh iman, tidak beriman dalam pusingan kedua. Tidak ada lagi pusingan kedua. Sekarang kita hidup, akan datang pusingan mati. Hidup pula tidak ada lagi pusingan itu. Tidak ada. Tidak seperti setengah pelajar yang menduduki peperiksaan di universiti. Semester ini mereka gagal, tunggu semester depan, ada lagi satu semester. Mereka boleh bersihkan kegagalan mereka dengan kejayaan yang lain. Ada pusingan yang lain. Iman kepada Allah, tidak ada pusingan yang kedua. Ingin beriman, sekaranglah masanya, sebelum mati, sebelum nyawa sampai ke halqum. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Falaula, alangkah baiknya bila kamu ini halqum, nyawa sampai ke halqum, kamu pada ketika itu dapat melihat, diri kamu dapat melihat bagaimana Allah lakukan kepada manusia. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami paling dekat pada kamu, tapi kamu tidak nampak kami. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Alangkah baiknya kalau kamu tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak balik pada Allah, dan kamu pada ketika itu orang yang benar. Sekarang kamu tidak ingin beriman, kamu merasakan kamu adalah benar. Bagus juga kalau kamu tidak patuh pada Allah, maka kamu tidak mati. Bagus. Tapi kamu akan mati, kamu akan disimpan di dalam bumi, kamu akan macam-macam lagi terima hukuman Allah, dan pada ketika itu kamu tidak mempunyai pilihan selain daripada terima apa yang dihukum Allah ke atas kamu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Bahawa tidakkah mereka, umat-umat yang telah binasa itu tidak lagi kembali kepada mereka, bahkan kembali kepada kami, masing-masing menerima balasan. Semuanya kembali kepada Allah, dan semuanya menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan dahulu, mereka tangguh untuk beriman, tapi waktunya sudah selesai, waktunya sudah tamat, tidak ada pusingan yang kedua di hadapan mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada satu pun makhluk melainkan dihimpunkan ke tempat pembicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Al-mahbar minit mesyuarat, dibawa kepada kita mesyuarat yang lalu, perkara berbangkit, laporan, semuanya dibawa ke hadapan Allah. Namanya mahbar atau muhdarun. Wa in kullun lamma, tidak ada satu pun makhluk melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, dan semuanya dibawa hadir. Yang dibawa hadir semuanya, artinya laporannya, perkara-perkara agenda mesyuaratnya, semua sekali dibawa kepada kami. Jadi kami akan hukumkan mereka berdasarkan kepada apa yang mereka lakukan di dunia, dan tidak ada satu pun yang tercicir
yang tidak disaksikan oleh mereka dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Ayat menyatakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya dibawa hadir, tak cukup satu saksi, dua saksi, tak cukup saksi manusia, dibawa saksi binatang, dibawa saksi macam-macam saksi, dibawa di hadapan kami. Kullum muhdharun, semuanya dibawa, dicatat dalam minit mesyuarat. Oleh yang demikian manusia seharusnya sekarang mengambil tindakan segera. Itu tujuan pertama daripada keterangan 2-3 ayat ini, iaitu manusia ini terlalu lemah dan akan berhadapan dengan Allah pada hari bangkit nanti. Itulah dia ringkas pada ayat yang kita baca pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam.